Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam perbahasan doa dan bacaan sebelum mendirikan solat fardu subuh. Dan di antara lagi doa yang dianjurkan oleh ulama untuk dibaca sebelum kita mendirikan solat fardu subuh, yang merupakan salah satu daripada amalan yang dianjurkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut al-alim al-alamah Syekh Muhammad Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Nihayatuz Zin, bahawa Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi SAW ketika mana selesai melakukan solat sunat subuh, yakni solat sunat fajar, baginda akan berdoa sebelum melaksanakan solat fardu subuh dengan doa-doa yang kita baca pada tempoh hari, dan juga doa yang seterus ini. Artinya tuan-tuan, kita boleh pilih yang mana satu doa untuk dibaca, untuk diamalkan selepas daripada sembahyang sunat subuh sebelum kita sembahyang fardu subuh. Dan lagi di antara doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذي الحبل الشديد والأمر الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود وركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود wa anta taf'alu ma turid. Ya Allah, ini adalah doa dan bagimu penerimaanmu. Ini harapan Nabi SAW agar doa diperkenankan, diterima oleh Allah Ta'ala. Dan ini adalah kadar usaha kami, dan kepadamulah berserah diri. Nampak, Nabi ajar bahawa segala usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas, tidak memberi kesan. Yang berkuasanya Allah Ta'ala, yang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berserah pada Allah, dan sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami hanya akan kembali kepadanya Allah, dan tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur lagi maha agung. Semuanya kita berhajat kepada Allah, kebergantungannya kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kena nafikan keupayaan kita, kekuatan kita, apa juga sekalipun, semua itu kita berhajat kepada pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Dia yang memiliki tali, yakni agama yang kuat dan perkara yang penuh petunjuk. Kami memohon kepadamu keamanan pada hari datangnya ancaman, dan syurga pada hari kekalan bersama dengan orang yang didekatkan lagi menyaksikan, yakni Allah, yang ahli rokok dan sujud dan menepati janji. Sesungguhnya engkau maha penyayang lagi mencintai, dan engkau melakukan apa yang engkau kehendaki. Ini lagi salah satu daripada doa yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat sunat subuh sebelum mengerjakan solat fardu subuh. Dan di antara lagi doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallazi labisal izzah wa qala bih subhana man ta'attafal bil majdi wa takarrama bih subhanallazi la yanbaghi tasbihu illa lahu subhana dzil fadli wan ni'am subhana dzil izzati wal karam subhanallazi asa kulla syai'in bi ilmih. Maha suci zat yang mempunyai kemuliaan dan berfirman dengan kemuliaan itu. Maha suci zat yang bersifat lembut dengan keperkasaannya Allah Ta'ala. Dan
berbuat dermawan dengan keperkasaannya itu. Maha suci zat yang tidak layak penyucian kecuali untuknya. Maha suci zat pemilikan kurniaan dan nikmat-nikmat. Maha suci zat pemilik kemuliaan dan kedermawan. Maha suci zat yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya. Ini semua pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara yang tidak selayaknya bagi Allah. Maka ini satu doa yang mengagungkan, yang memuliakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun salah satu daripada doa yang dianjurkan untuk dibaca seperti mana yang disebutkan ini. Dan lagi antara lain doanya, Allahumma ja'alli nura fi qalbi wa nura fi qabri. Ya Allah, jadikan bagiku cahaya di hatiku. Hak doa juga agar Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan nur, iaitu cahaya dalam hati kita, dan cahaya di kuburku. Wa nura fi qalbi wa nura fi qabri. Dan juga nanti kita semua mati, dan bila mati, kubur tu gelap, tak terang, sempit tempat dia. Maka kita minta Allah Ta'ala supaya berikan juga nur, cahaya, supaya menerangi kubur kita nanti bila mana kita mati. Wa nura fi sam'i. Dan ya Allah, berikanlah cahaya di pendengaranku. Wa nura min baini yadayya. Dan juga cahaya di hadapanku. Wa nura min khalfi. Dan cahaya di belakangku. Wa nura an yamini. Dan cahaya di kananku. Wa nura an shimali. Dan cahaya di kiriku. Wa nura min fauqi. Dan cahaya di atasku. Wa nura min tahti. Dan juga cahaya di bawahku. Allahumma zidni nura wa a'tini nura. Ya Allah, tambahkanlah untukku cahaya dan berikanlah kepadaku cahaya. Ini kita semua minta nur, tuan-tuan. Nur, supaya diberikan nur oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dalam ibadah yang kita buat, baik yang merupakan solat, baca Quran, puasa, zakat, derma, dan pelbagai ibadah-ibadah yang kita buat tu semua, tuan-tuan, semua tu ada nur. Semua tu ada nur, iaitu cahaya yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangi hati kita, untuk menerangi kalbu manusia bila mana seseorang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain dan tak bukan bila kita melakukan pelbagai ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah untuk mencerahkan, mencemerlangkan, memberikan nur cahaya dalam hati kita. Kerana yang melimpahkan nur cahaya dalam hati kita tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya-Allah hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nur yang dilimpahkan melalui ibadah yang kita lakukan. Apatah lagi, tuan-tuan, antara kata ulama, nur yang paling kuat dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya tak lain dan tak bukan orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nur itu dilimpahkan yang sangat kuat, yang sangat cerah, yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang yang berselawat. Dan mulut-mulut orang yang berselawat itu keluar daripada cahaya-cahaya daripada mulutnya lantaran daripada selawat yang dia lontarkan, yang disebutkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu juga doa yang dia baca, yang didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala mana selepas daripada semayang sunat subuh. Maka ini di antara tempat yang afdal, tuan-tuan, mustajab untuk kita berdoa. Sebab itu di antara semayang sunat subuh dan semayang fardu subuh itu ada tempat, salah satu tempat mustajab untuk kita berdoa. Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kemudian melanjutkan penjelasannya tentang wirid lain yang dianjurkan untuk dibaca antara solat sunat sebelum subuh dan solat fardu subuh. Ini adalah wirid yang beliau sebutkan
yang memiliki keutamaan yang agung, fadlun azim. Dan lagi Syekh Muhammad Nawawi rahimahullahu taala ada sebutkan lagi untuk kita buat amalan, tuan-tuan. Lepas daripada sembahyang sunat subuh, maka ada di antara amalan-amalan yang boleh dijadikan amalan sebelum mana kita melakukan solat fardu subuh. Ini dianjurkan kerana wirid yang disebutkan ini merupakan fadlul azim, satu kelebihan keutamaan yang sangat agung. Antaranya apa? Subhana man ta'azzaza bil azamah, subhana man taradda bil kibriya, subhana man tafarrada bil wahdaniyah, subhana man ihtajaba bin nur, subhana man qaharal ibada bil maut, subhana man la yufawwituhu faut, subhanal awwalil mubdi, subhanal akhiril mufni, subhana man tusammi qabla an yusamma, subhana man 'allama adamal asma, subhana man kana arshuhu 'alal ma, subhana ma lam ya'lamu qadrahu ghairu. Ini merupakan wirid yang memiliki satu keutamaan yang sangat besar, yang disebut sebagai wirid fadlul azim, wirid yang sangat besar yang tidak sepatutnya juga untuk kita mengenepikannya, apatah lagi kita tidak membacanya ataupun mengamalkannya. Paling tidak pun dapat sekali dua kali, tuan-tuan, jadikan amalan dalam kehidupan kita, terutamanya di antara solat sunat subuh sebelum kita sembahyang fardu subuh, kerana ini adalah wirid yang disebutkan yang mempunyai keagungan, keutamaan yang sangat besar, fadlun azim, kata ulama. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kemudian bacalah 3 kali wirid ini. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini pun wirid juga untuk dibaca, diamalkan selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Kata ulama, wirid ini dibaca sebanyak 3 kali. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ini 3 kali saja, tuan-tuan. Dan diakhiri dengan bacaan berikut, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, ini doa ni, usahakan kalau macam mana sekalipun kita doa dengan doa yang kita doa, last sekali, tuan-tuan, kita akhiri dengan bacaan ni. Last sekali kita tutup, kita akhiri dengan bacaan ni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pahalanya akan jadi berganda, doanya sangat mustajab insya-Allah. Diakhiri dengan bacaan ini. Jadi ambil, tuan-tuan, kalau boleh amal, hafal dan amalkan. Dan setiap mana kali doa, penutupnya, akhirinya dengan bacaan ini, maka doa itu jadi doa yang sangat mustajab dan juga pahala-pahalanya sangat besar, tuan-tuan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan lagi amalan yang kedua yang dianjurkan oleh ulama untuk kita amalkan selepas solat sunat subuh, dalam kitab Fathul Alam turut disebutkan bahawa bacaan ini bagus diamalkan untuk menguatkan iman. Ini amalan untuk menguatkan iman kita. Kita memang disarankan untuk sentiasa menguatkan iman kita. Iman kuat bukan dengan makan banyak, iman kuat bukan dengan minum banyak, iman kuat bukan dengan kerja lebih. Tak, iman ni kuat dengan amal ibadah, dengan ketaatan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu kata ulama, di antara amalan untuk menguatkan iman, ia dibaca sebanyak 40 kali. Berapa? 40 kali. Antara solat sunat sebelum subuh
dan solat fardu subuh. Yang ini selepas solat sunat subuh, sebelum kita sembahyang fardu subuh, maka amalkan amalan ini sebanyak 40 kali. InsyaAllah tuan-tuan akan dikuatkan iman dia. Tidak mudah untuk dipesongkan ataupun disesatkan imannya. Tidak ada siapa yang boleh menyesatkan setelah mana diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalan dia? Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Akan menguatkan iman. Bahkan tuan-tuan, lain juga para ulama pernah sebut, siapa yang mengamalkan zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, nescaya bukan saja iman saja kuat, hati dia sentiasa hidup, hati dia subur. Untuk kita mendapat terus menerus taufik dan hidayah daripada Allah, hati kena hidup, hati kena subur, barulah ada sentiasa dapat nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau biasa hati keras sampai mati, hati tu tak hidup, maka dia mantul tuan-tuan. Nur pun akan mantul, hidayah pun akan mantul, taufik pun akan mantul. Orang bagi nasihat ke tegur ya, tak terima. Dia mantul. Dia sama seperti mana Allah Ta'ala sebut, wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad, kamu duk pergi tegur ke, bagi nasihat ke orang yang hati mati ni, sama je. Am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tak terima apa yang kamu sebut, yang kamu ucapkan, bahkan mereka tidak beriman. Ini bahaya hati mati, bahaya hati keras tuan-tuan. Bermula daripada mana? Daripada dosa maksiat yang kita buat. Kerana setiap satu dosa nuqtatu sauda, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Lama-lama tuan-tuan kalau tak taubat, maka habis, gelap, terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mati, habis. Maka lantaran itu, untuk sentiasa hati ni hidup, setiap hari tuan-tuan jangan lupa zikirkan wirid ini, bacaan ini sebanyak 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Ini tuan-tuan kalau dapat satu hari 40 kali, bila-bila masa, siang ke, petang ke, malam ke, pagi ke, ada masa dapatkan bacaan ni tuan-tuan, supaya hati kita sentiasa hidup. Ini amalan untuk supaya dikuatkan iman kita dan bagaimana hati kita sentiasa subur. Ini amalan dia yang disebutkan oleh ulama. Ini saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk amalkan insya-Allah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang ketiga, ini yang disebutkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala pula mengajarkan seorang ulama hadis cukup terkenal. Imam Tirmizi disebut antara amalan doa berikut supaya tidak kehilangan iman. Iman ni tuan-tuan mahal. Allah Ta'ala boleh beri, Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Supaya kita takut jangan kehilangan iman, supaya iman ni kekal tuan-tuan sampai mati ni, supaya iman ni kekal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali mati dalam Islam. Jadi kata Imam Tirmizi, antara amalan doa supaya iman tu tidak hilang, kekal dalam hati kita, dan dibaca 4 kali selepas solat sunat subuh. Apa bacaannya? Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard Ya Zal Jalali wal Ikram Ya Allah La ilaha illa anta As'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatik Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Arhamar Rahimin. Tak banyak mana tuan-tuan bacaan dia, pendek je. Cuma doa ni baca 4 kali je. Baca 4 kali. Siapa yang mengamalkan doa ini
sebanyak 4 kali selepas solat sunat subuh, maka insya-Allah iman dalam hati dia kekal. Iman tak hilang tuan-tuan. Iman tidak hilang. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini satu amalan yang amat mahal, yang amat berharga tuan-tuan. Tidak sayugianya kata ulama kita abaikan. Kerana apa? Kerana iman tu mahal, hidayah tu mahal, taufik, nur, cahaya daripada Allah Ta'ala tu mahal. Maka untuk kelangsungan ubudiyah, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, maka kita usahakan untuk mengamalkannya insya-Allah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, seterusnya, solat sunat qabliyah subuh boleh diqada sekiranya tidak sempat mengerjakannya. Ia boleh diqadakan selepas matahari terbit. Ini mengqada solat qabliyah subuh. Salah satu daripada solat sunat yang Nabi cukup jaga, Nabi tak tinggalkan tuan-tuan, iaitu sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Kerana disebut dalam riwayat, barang siapa yang mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Kaya tuan-tuan, orang kaya ni orang dapat jaga solat sunat subuh 2 rakaat. Tapi kalau dah tak sempat tuan-tuan melakukan solat sunat subuh, maka kata ulama boleh diqadakan sekiranya tak sempat melakukannya. Sekiranya masih ada waktu lagi lepas habis sembahyang fardu subuh, maka kita boleh melakukannya solat sunat subuh. Tapi itu bukan qada, sebab masih ada waktu. Dalam waktu pun tak sempat, maka selepas daripada terbit matahari pun boleh. Itu baru namanya qada. Itu baru namanya qada. Ini berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusil rak'atail fajri falyusillihima ba'dama tatlu'u syams." Siapa yang tidak sempat mengerjakan solat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini dalil dia. Orang minta dalil kan? Ini dalil dia, nas dia, yang menyatakan boleh diqada sekiranya tak sempat untuk seseorang itu mengerjakan solat sunat subuh, maka lepas terbit matahari boleh dia untuk qada, supaya kita tidak tertinggal juga kelebihan melaksanakan dan mengamalkan solat sunat subuh. Kerana Rasulullah pernah bersabda, "Malam yusil," siapa yang tak sempat mengerjakan solat raka'atul fajri, siapa yang tak sempat nak mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat, fal yusillihima, maka hendaklah dia mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat itu bila? Ba'dama tatlu'u syams, setelah mana terbit matahari. Setelah mana terbit matahari, maka kita melaksanakan solat sunat subuh 2 rakaat. Itu namanya qada. Tapi tuan-tuan melakukan waktu sekarang ini, lepas sembahyang fardu subuh, masih ada waktu subuh lagi, itu tak namanya qada, tetap juga tunai adaan. Tetap juga tunai saja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak kata apa tuan-tuan? Pentingnya kena jaga sembahyang sunat subuh ni. Pahalanya sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga boleh diqadakan selepas solat fardu subuh. Berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Qais, dia berkata, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi raka'ataini. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan solat sunat 2 rakaat selepas mengerjakan solat subuh. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah nampak ada satu orang dia sembahyang sunat subuh selepas habis sembahyang fardu subuh. Habis sembahyang fardu subuh,
ada satu orang ni pi belakang sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Rasulullah nampak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu subhi rakaatan, lalu baginda bersabda solat subuh hanya 2 rakaat. Tadi dah sembahyang subuh dah, kenapa duk sembahyang lagi? Sebab tu Nabi SAW kata apa? Solat subuh 2 rakaat je. Faqala rajul, maka jawab lelaki tersebut, inni lam akun salaitu rak'ataini allataini qablahuma fasallaituhuma al-an. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku belum mengerjakan solat sunat subuh 2 rakaat, lalu aku mengerjakannya sekarang. Rasulullah SAW diam, yakni yang menunjukkan apa yang dilakukan adalah betul. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak, ini satu nas juga dalil yang kata ulama membolehkan untuk dikerjakan solat sunat subuh selepas sembahyang fardu subuh, tetapi tak namanya qada sebab masih lagi ada waktu dia. Kerana pernah dibuat oleh satu orang yang mana dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW tidak melarangnya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diam. Itu menunjukkan takrir ataupun persetujuan baginda. Kalau tak boleh, sudah tentu Rasulullah tegur dah. Jangan, dah habis waktu dia, kamu pun dah sembahyang waktu subuh, jadi kamu nak sembahyang apa lagi ni? Kalau tak boleh lah, sudah tentu Nabi SAW tegur, tuan-tuan. Tapi Nabi diam menunjukkan bahawanya apa yang dibuat itu adalah betul. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, rumusan dia, rumusan daripada amalan yang pertama ni dulu. Jika terluput, apa makna terluput? Terlepas. Jika terluput solat sunat fajar, yakni sebelum subuh, jika tak sempat nak buat ataupun terlepas solat sunat subuh 2 rakaat, boleh mengqadakkannya selepas solat subuh. Boleh melakukannya selepas solat subuh, tetapi afdal selepas matahari naik, iaitu masuk waktu solat isyraq atau duha. Tadi tak sempat sembahyang sunat subuh, tak sempat. Kalau tengok orang dah sembahyang dah, tak apa lah, kita sembahyang, maka boleh tak qada? Boleh. Boleh qada, tuan-tuan, berdalilkan hadis tadi. Kata ulama boleh qada. Cuma tinggal lagi, afdalnya bila kita qada tu selepas naik matahari. Naik matahari masuk waktu yang dibenarkan untuk solat sunat isyraq atau solat sunat duha. 7.30, pukul 8. Tak, sebelum sembahyang sunat duha tu kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat qada kerana Allah Ta'ala. Boleh, tuan-tuan, tak jadi masalah. Sebab apa? Nak dapat kelebihan besar tu. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih-lebih pada dunia dan segala isi dunia. Sampaikan begitu sekali, kata ulama fuqaha, maka boleh untuk diqadakkan selepas solat selepas solat subuh. Tapi waktunya bila, tuan-tuan, nak qadak ni? Afdalnya bila? Afdalnya selepas naik matahari, iaitu waktu solat isyraq ataupun dalam waktu solat duha. Ni ramai tak tahu, dia biar je tinggalkan, tuan-tuan, rugi. Maka boleh diqadakkan. Jika terluput ataupun terlepas solat sunat sebelum zuhur, boleh mengqadakkannya selepas solat fardu zuhur. Jika terluput solat sunat selepas zuhur, boleh mengqadakkannya selepas solat fardu asar. Sembahyang sunat ni boleh diqadakkan. Cuma orang kita tak biasa. Sebab apa? Yang fardu pun tak habis qadak lagi. Yang fardu pun tak habis qadak. Yang fardu tu tetap, tuan-tuan, kena bayar hutang dengan Allah.
Jangan dilupakan, jangan dibiarkan. Tapi ada kemampuan tuan-tuan, kalau sembahyang sunat sebelum zuhur sekalipun, qabla zuhur tu kita terlepas, maka boleh dilakukannya selepas solat fardu zuhur. Boleh dilakukan selepas solat fardu zuhur. Yang penting sebelum masuk waktu asar. Dan jika terluput solat sunat selepas zuhur, ba'da zuhur pun dia terlepas, boleh mengqadakkannya selepas solat fardu asar. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan satu kaedah yang disebutkan ulama supaya jangan sampai kita melepaskan fadilat, kelebihan yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Dan lagi tuan-tuan, yang terakhir, pernah satu ketika ada satu orang sahabat jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, dunia tak mau tunduk pada saya, dunia tak mau dekat dengan saya, apa yang saya buat semua tak menjadi, berniaga tak jadi, kerja apa semua tak jadi ya Rasulullah. Macam mana ni ya Rasulullah? Dunia tak mau dekat. Tak. Dahsyat tu para sahabat. Dunia main lari dengan dia, kita berlari dengan dunia. Tak. Jumpa dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun ajar satu amalan. Maka kata Rasulullah, kamu amalkan bacaan ini, syaratnya selepas daripada sembahyang sunat subuh juga. Itu yang dinamakan tasbih Jibril. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Yang tadi tu dia tak ada astaghfirullah, yang ujung tu, yang 3 kali tu, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang ni yang namanya tasbih Jibril ni, dia ada tambahan istighfar belakang. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudian sahabat ni pun pergi balik lebih kurang sebulan 2 bulan tuan-tuan, mai balik jumpa Rasulullah. Jumpa balik, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak mengadu kepada engkau ya Rasulullah. Setelah engkau bagikan amalan ni kepada aku amalkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Aku amalkan selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Alhamdulillah, sekarang dunia tunduk pada aku. Sekarang dunia ni tunduk pada aku, dan aku dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Jadi orang kaya tuan-tuan, sahabat tersebut. Maka inilah kata ulama, amalan untuk menundukkan dunia, supaya kita diberikan limpahan rezeki yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya apa? Itu tadi, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Itu namanya tasbih Jibril. Tasbih Jibril. Maka siapa yang mengamalkannya, insya-Allah tuan-tuan, dunia Allah Ta'ala bagi pada dia, rezeki dilimpahkan sebanyak-banyaknya oleh Allah Ta'ala pada dia. Bukan nak kaya duit banyak kita seorang tuan-tuan, itu untuk kita bantu orang susah, untuk bantu orang susah, fakir miskin dan sebagainya. Ini pun tuan-tuan, amal ini jangan ditinggalkan juga, yang disebut sebagai tasbih Jibril. Sayugianya kata ulama, orang yang nak mendapatkan kelebihan dunia ni, maka dia tidak tinggalkan amalan ni. Amalan ni hak buat kita dapat pahala, hak dunia pun Allah Ta'ala bagi. Kau untung tu. Lebih Allah Ta'ala bagi kelebihan tersebut. Dan kena ingat, bila Allah Ta'ala bagi lebih pada kita, kita kena bagi pada orang juga. Kena sedekah, kena infak, kena derma, kena bantu orang susah. Itu tujuan Allah Ta'ala bagi pada kita. Lebih, bukan untuk simpan lebih untuk kita pula. Tak, bukan.
Tujuannya untuk bukan kita makan seorang, untuk kita bagi lagi, bantu lagi orang-orang yang susah dan sebagainya. Ini tuan-tuan, ulama amalan hak ni dia tak pernah tinggal tuan-tuan, dia usahakan. Dia usahakan. Sebab tu di antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang fardu subuh tu, dia punya gap masanya lama. 10 minit ataupun 15 minit sebelum kita sembahyang fardu subuh. Jangan 5 minit je, tak dan tuan-tuan. Baru subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 5 kali dah kamat. Dia geram je tengok muka Pak Bilal. Tak. Bagi masa sikit tuan-tuan, 10 minit ataupun 15 minit. Memang diperuntukkan bagi sembahyang fardu subuh ni dengan apa nama, jarak antara azan dan iqamah tu agak lama. Tapi hak yang awal tu awal lah. Tapi kalau dah lambat sangat tuan-tuan, tinggal 1 minit lagi masanya, tuan-tuan habis sembahyang sunat subuh baru nak buat zikir tersebut, lepas tu Pak Bilal kamat, jangan marah. Pak Bilal kamat diikut waktu dia. Dah cukup masa 15 minit, kamat. Dah cukup masa 10 minit, kamat. Kita main datang lambat, habislah. Tak. Kalau kita main datang awal betul, azan, terus main sunat subuh, terus buat zikir tersebut, insya-Allah sempat. InsyaAllah sempat tuan-tuan. Tak. Kalau tak sempat, buatlah masa-masa lain. Ini satu anugerah amalan yang sangat besar yang disebutkan oleh para alim ulama untuk insya-Allah dipermudahkan segala urusan kita, rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Ta'ala. Tak lain dan tak bukan untuk kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, untuk kita bantu lagi kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan. Itu tujuan matlamat kita nya tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wal 'afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.